7. Baris yang ketiga. Yang ketiga ujung. Masih menceritakan tentang nas yang diambil daripada Al-Quran, dalil-dalil yang diambil Al-Quran berkaitan dengan ilmu tasawuf. Masuk. Mana? Cakap dia. Ya. Kalau kita lama. Okey. Ayat yang seterusnya wa huwa ma'akum. Ayat tu apa? Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Nampak tak? Jumpa tak? Artinya, dan ialah Allah, yaitu serta kamu barang yang di mana ada kamu. Maksudnya Allah Ta'ala bersama kita di mana pun kita berada. Itu bahasa mudah faham ni. Mana kita duduk, Allah bersama dengan kita. Bersama Allah SWT dengan kita akan dijelaskan di sini. Erti daripada jihad, apa maksud jihad? Di mana kamu berada? Apa maksud dia? Keadaan Allah Ta'ala ialah yang mengadakan kamu. Dia yang menciptakan kita. Mengadakan kamu, maksudnya kita ni menciptakan Allah. Dan ialah yang memerintah akan kamu. Kemudian daripada diadakan kamu. Maksudnya setelah kita diciptakan oleh Allah, Allah Ta'ala mengurusi segala urusan kita. Urusan rezeki kita, urusan tingkah laku kita, urusan melihat kita, urusan segala gerak-geri yang terjadi pada tubuh yang Allah ciptakan. Yang ni kita lah. Segala hal-hal yang berlaku, yang mengurusi semua tu adalah Allah SWT. Maksudnya kalau faham perkataan di sini, dialah Allah yang mengadakan akan kamu. Mengadakan kamu maksudnya dia yang mewujudkan kita. Dia yang menciptakan kita. Dan dialah Allah yang memerintahkan kamu kemudian. Nampak tak? Dia memerintahkan kamu kemudian daripada diadakan. Setelah kita diwujud, Allah Ta'ala memerintahkan kita. Okey, ini kita faham satu-satu perkataan daripada pengarang kita. Dan yang memerintah akan kamu satu hal kemudian daripada satu hal. Memerintah ni maksudnya luah. Memerintah ni maksudnya keadaan diri kita sendiri kita boleh nampak. Tubuh kita ni manusia, daripada hujung rambut sampai hujung kepala. Cuba kita bayangkan, lubang telinga kita tak pernah ada lampu isyarat, tapi tak ada satu binatang pun masuk. Kita tidur, lubang hidung kita terbuka 4 jam, tak ada kata ulat masuk, semut masuk. Mulut kita kadang-kadang tidur nganga, tak masuk. Itu maksudnya bukti bahawa Allah Ta'ala mengontrol. Bukan hanya kelakuan kita, tapi pada tubuh kita pun Allah yang kontrol. Dia kata hebatnya Allah SWT ni tak boleh dibayangkan. Bahkan kalau kita nampak pada tubuh kita ni, segala gerak-geri kita, daripada bangun tidur kita bangun, kita nak melangkah kaki, nak pergi tandas, setiap langkah gerak-geri kaki kita tu nak tuju ke tempat tujuan, kalau Allah tak izin, nak angkat satu langkah pun tak boleh. Dia jadi kerah, dia jadi gebah, sampai teruk dia stroke, tak digerak langsung. Itu berarti tanda bahawa di situ Allah Ta'ala tak izinkan untuk berlangkah. Jadi kalau kita faham betul-betul kontrol Allah SWT, maka kita tidak akan merasa bahawa hak ni adalah milik kita semata-mata. Kita tak rasa tangan kita, kita tak rasa ni kaki kita, kita tak pernah rasa mata kita. Dia akan hilang perkataan aku. Apa perkataan aku? Tanganku, mataku, telingaku, kakiku. Dia akan hilang rasa hak milik aku bila kita faham perkataan ni. Maksudnya kita merasakan bahawa tangan milik Allah, kaki milik Allah, telinga milik Allah, mata milik Allah. Jadi bila kita nampak semua milik Allah, kita takkan berasa untuk melakukan benda yang tak sesuai dengan apa yang ada hak Allah kat situ.
Jadi kita taklah pergi melangkah ke maksiat, taklah melihat benda maksiat, taklah pergi dengar benda maksiat. Kalau kita rasa benda tu tinggi tu. Jadi di sini nak menjelaskan kat kita bahawa maksud daripada keadaan, maksudnya dalam ayat tadi Allah bersama kamu di mana kamu berada. Maksud kamu berada di sini Allah Ta'ala katakan bahawa dia wujudkan kamu sebelum kamu ada. Jadi kita ni diwujudkan Allah. Yang kedua, dia yang memerintahkan. Bila dia ada wujud kita, dia yang kontrol keadaan kita. Keadaan dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Apa keadaan kita? Contoh kita daripada kecil, kita tak tahu apa langsung, merangkak pun tak pandai, dia arahkan kaki kita untuk merangkak. Daripada merangkak, dia arahkan pula keadaan kita boleh berjalan. Daripada berjalan, dia arahkan pula kita boleh berlari, meloncat. Itu dari segi gerak-geri tubuh. Dari segi dalaman kita ni, Allah Ta'ala ajarkan pengetahuan, ajarkan ilmu, benda. Kita tengok mari, kita diajar hidung, telinga, diajar. Sampai kita kenal keadaan. Semua nama-nama yang ada di sekitar kita ni kita kenal. Itu bukan sebab kebetulan, bukan sebab mak ayah. Itu adalah ilmu yang Allah beri daripada kurniaan Allah yang Allah jaga tadi. Daripada kita tak tahu langsung, buka-buka mata tak tahu nak cakap apa, siapa yang ajar tutur kata kita. Itu pun termasuk Allah yang mengontrol keadaan kita daripada keadaan lain. Jadi makna keadaan yang lain tu makna dia luas. Kita boleh fikir sendiri benda tu. Itu dia nak bagi makna dari perkataan kuntum. Ayat dia pendek ya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di mana kamu berada? Allah bersama kamu. Jadi dia nak bagi dekat situ di mana kamu berada. Sekarang ni masuk pula bersama kamu. Apa maksud ayat ma'akum di sini? Maksud yang dikehendaki dengan bersama iaitu pada ayat ini iaitu ma'iyah pada pihak khalqiyah. Maksudnya pada pihak khalqiyah. Khalqiyah ni adalah penciptaan. Segala penciptaan yang ada pada manusia, Allah berwujud bersamaan tu. Maksudnya macam mana? Agak-agak kita ni kalau Allah Ta'ala tak wujudkan kita ni pun tak jadi manusia. Betul tak? Kalaulah Allah tak jadikan kita manusia, agak-agak kita jadi apa? Tak tahu jadi apa. Kita sendiri tak pernah minta jadi manusia. Betul tak? Kita dulu asal memang tak ada. Memang kita tak tahu kita ni jadi apa, memang kita tak tahu. Tapi bila Allah wujudkan sebagai manusia, maka di situlah bukti bahawa Allah bersama dengan kita. Maksud bersama di sini bukan berserta dengan kita seperti kita duduk dengan kawan ni, berfikir dekat macam ni. Macam kita pegang kawan kita terasa aku bersama dengan hang. Bukan macam tu. Bersama Allah dengan kita, kita tak boleh buat macam tu. Kalau buat macam tu jadi murtad kita. Salah kita dalam tauhid. Maksud bersama dalam ilmu tasawuf iaitu dia bagi tahu bukti kita ni ada bersamalah kita dengan Allah. Maksudnya pada penciptaan kita ni, kita ni berarti wujudnya Allah bersama kita. Faham tak? Wujud kita sebagai manusia ni berarti wujudnya bersama Allah dengan kita. Apa maksud dia? Kalau kita fikir secara logik akal, asal kita ni manusia tak ada, betul tak? Manusia ni asal kita tak ada, kita ni pun tak tahu jadi manusia. Tapi tiba-tiba kita diwujudkan, diciptakan Allah, diadakan jadi manusia. Sekarang ni kita manusia. Agak-agak manusia tu timbul sendiri kan? Bukan timbul sendiri. Sebab ada yang menciptakan dia. Siapa dia? Allah. Di sini bererti musannif kitab ni nak bagi penerangan dekat kita bahawa di sini pun salah satu kefahaman. Fahaman apa ni? Bersama Allah dengan cara terciptanya kita ni. Jadi seolah-olah kita diciptakan ni, seolah-olah bersama ni kita. Bukti dia apa dah ni? Aku ada ni. Kalau aku tak ada, mungkin Allah pun tak ada. Sudah. Kita memang betul kalau kita tak ada, agak-agak kita kenal tak Allah? Tak kenal. Kalau kita tak jadi manusia, kita boleh kenal Allah tak? Sebab kita kenal ni, sebab kita duduk tengah jadi manusia.
Itu ulama katakan kita ni kena bersyukur. Kalau Allah Ta'ala ni dia tak jadikan kita manusia, kita pun tak tahu kita kenal Allah ke tak. Tahu-tahu kita jadi lain. Jadi syukurlah jadi manusia. Walaupun tak pernah sungguh kita minta ke Allah, tak pernah langsung kita mimpi ke, aku minta ya Allah nanti aku jadi manusia, tak pernah. Tapi Allah jadikan kita. Ini bukan satu benda yang pelik lah, bukan kebetulan. Ini adalah tanda kudrat irada Allah. Dan di sini dia nak fahamkan kita bahawa bukti kita wujud ni sebagai manusia, ini bukti Allah bersama dengan kita. Boleh faham tak? Nak kata apa, bersama Allah ni ada dah dengan kita sebenarnya. Cuma kita tak berasa. Kita tak merasakan benda ni. Yang kedua dia bagi tahu makna daripada apa dia? Milkiyah. Pemilikan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Itu tanda Allah bersama dengan kita. Apa pemilikan? Kita boleh mengontrol tangan kita. Ni Allah Ta'ala beri milik kita ni. Kita boleh langkah kaki kita. Ini bukan ada kontrol lah. Kita rasa macam kalau kita gerak bila-bila masa pun boleh. Yang ni tanda dia Allah telah beri kita ni pinjam milik. Kita boleh guna masa bila-bila, nak pegang apa ikut kita. Faham tak? Itu tanda juga, tanda Allah Ta'ala bersama dengan kita. Yang ketiga, dia bagi tahu dekat sini, ri'ayah. Ri'ayah ni penjagaan Allah. Ri'ayah ni penjagaan Allah. Maksudnya bukti bahawa Allah bersama dengan kita. Tanda ada lagi yang paling yang boleh kita faham, logik akal pun mudah faham. Tanda Allah bersama dengan kita ketika kita tidur, tak ada langsung semut masuk ke hidung, tak ada binatang-binatang buah kacau kita. Ini tanda Allah bersama dengan kita. Nampak tak? Nampak tak lagi ni? Buah ni nak kita kata Allah bersama dengan kita kena faham. Kalau kita kata Allah bersama dengan kita di sini, bukan makna Allah tu bersama seperti mana kita pikir dengan kawan kita. Bukan macam tu. Maksudnya bersama Allah bukan seperti zat, seperti barang. Kita dengan kawan kita duduk dekat, itu kita rasa bersama. Kalau duduk Kuala Lumpur, kita duduk sini, kita tak rasa bersama. Itu pisah. Maksud bersama yang kita nak ambil faham dekat sini, yang pertama ulama bagi faham, tanda bersama Allah adalah Allah telah wujudkan kita sebagai manusia. Kita dah jadi makhluk. Itu satu. Yang kedua, Allah Ta'ala berikan pemilikan kepada kita. Kita boleh kontrol tangan, kita boleh kontrol kaki bila-bila masa nak pergi mana-mana. Otak kita bebas terfikir, telinga kita bebas nak dengar. Itu salah satu Allah bersama dengan kita. Yang ketiga, Allah kontrol segala keadaan. Allah jaga daripada telinga masuk semut, jaga daripada mulut masuk benda yang tak elok. Semua tu adalah bukti bahawa Allah sebenarnya bersama dengan kita. Ayat dia pendek ya, wa huwa ma'akum. Dia bersama dengan kamu. Kamu tu siapa dah? Kita lah, manusia. Ainama kuntum, di mana saja kamu berada. Dalam ilmu tasawuf, pemahaman ni yang kita nak belajar. Ini kupasan orang tasawuf. Faham? Kalau kupasan fiqh lain lagi, kupasan tauhid lain lagi. Yang ni tasawuf. Dia punya halus lah kali kita fana. Dia akan sampai tahap fana. Kita rasa habis semua kehidupan kita ni, dunia ni hilang lazat. Kita tak rasa dan juga lazatan dunia. Hatta makan sebiji nasi pun tak rasa sedap dah. Dia rasa sedap beradanya Allah bersama dengan dia. Sebab yang dia cari bukan nasi, bukan lauk, tapi dia cari adalah Allah terus. Kita lah ni cari nak kenal Allah, tauhid. Fiqh nak cari cara nak ibadat. Tapi tasawuf nak cari Allah terus. Maksud cari Allah adalah cari macam mana kita nak mendekatkan pada Allah sehingga kita capai ridha-Nya. Sampai tahap tak nak ada syurga, tak nak neraka, pahala pun tak nak. Aku nak Allah ya. Ni lah tahap yang paling tinggi. Tapi kita masih lagi terliur-liur sebab kita tahap orang awam. Yang dapat tahap macam tu biasanya para awliya-awliya, para wali-wali. Biasanya kalau dah sampai tahap tu, Allah akan, orang kata apa, akan sediakan tubuh dia tu memang tak akan dah bersedia. Maksudnya tubuh dia tu memang tak tukar dengan kerja dunia.
nak bercakap sia-sia pun tak sonok dah. Naluri dia tu dah memang Allah telah bentuk dah. Biasa jenis orang macam tu. Dia nak bergaul dengan kita pun dah tak suka sangat dah. Dia nak cakap satu benda yang orang kata apa, saja-saja cakap dia tak minat. Dan memang naluri dia Allah dah jadi sediakan di tubuh dia tu hanya untuk menjadi hamba Allah yang murni. Bukan jadi hamba Allah pada hamba kepada hamba. Nah, okey. Selesai dah ni ayat ni. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kan? Dialah Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Maka dia tambahkan lagi di sini, kerana ditilik daripada jihah. Jihah ni maksudnya di mana saja kamu berada. Wajib umum ta'luk, wajib umum kita takluk qudrat irada Allah Ta'ala pada sekalian mungkinan. Ini masuk pada tauhid pula ni. Dan wajib umum takluk ilmu pada sekalian tempat takluknya dan lagi firmannya. Dan ini masuk pada tauhid. Apa dia? Untuk apa dia bagi penjelasan tentang di mana kamu berada. Maksudnya Allah Ta'ala bersama kamu di mana kamu berada. Itu tergantung kepada keadaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang kita hubungkan dengan sifat qudrat iradat Allah. Qudrat apa dia arti dia? Qudrat tu kekuasaan, iradat tu kehendak Allah. Jadi Allah Ta'ala boleh buat satu benda tu berkenaan dengan diri dia sendiri kalau dia hendak. Contoh dia macam ni. Untuk di mana saja kita berada ni maksudnya dibagi tahu kat sini, kalau Allah Ta'ala berkehendak pada satu benda tu, dia boleh buat. Kan? Contoh kita kata kita makan kenyang. Kan? Tapi kalau Allah Ta'ala berkehendak makan tapi tak kenyang, boleh? Boleh. Kan? Contoh orang ni zikir saja tapi perut dia kenyang. Boleh tak Allah buat? Boleh. Ada orang ni makan sampai bunyi tak kenyang-kenyang. Ini sifat kenyang tu bukan main daripada benda, tapi sifat kenyang tu main daripada kehendak Allah. Kehendak Allah untuk kenyangkan. Jadi dia nak bagi tahu kat sini, keadaan di mana pun kita berada di sini tergantung kepada keyakinan kita kepada qudrat irada Allah, kekuasaan dan kehendak Allah. Satu-satu benda yang Allah Ta'ala nak terjadi pada kita pasti tak boleh diubah. Faham? Contoh kita kata hari ni aku nak pergi ke Dawang. Tengok-tengok tak sampai ke Dawang, sampai hospital. Rupanya ada masalah lain. Kita boleh rancang macam-macam. Aku nak pergi Kuah, tapi yang sampaikan tujuan kita ke Kuah bukan kereta, kan? Bukan niat kita. Tapi sampainya tujuan kita itu adalah iradatnya Allah. Itu kalau contoh kita aku pergi sampai juga, maka kita kena katakan bahawa kehendak kita sama dengan kehendak Allah. Tapi tiba-tiba kita kata aku pergi tak sampai kereta pancak. Kereta pancit, lepas tu nak kena patah balik sampai malam tak jadi pergi. Berarti kita kata kehendak Allah itu yang lebih jadi. Kehendak aku masih lagi belum. Sebab apa di sini? Berlawanan kehendak Allah dengan kehendak manusia. Kita ni manusia lah. Kita boleh merancang sesuatu tetapi keputusan itu milik Allah. Jadi kadang-kadang kita buat rancangan tapi benda tu tak terjadi. Maka hati kita kena katakan yang jadi ini adalah kehendak Allah. Itu yang pasti. Tetapi rancangan kita ni masih ada lagi 50-50. Mungkin jadi, mungkin tak jadi. Itu kalau satu-satu benda yang kita buat tiba-tiba berjaya, maka itu adalah benda yang kita buat tu sama dengan kehendak Allah. Tapi kalau contoh tak berjaya, berarti kita kata kehendak saya yang gagal tapi kehendak Allah yang berjaya. Jadi masalah ni masalah tentang hati kita dan keyakinan kita pada sifat qudrat irada Allah. Sifat qudrat irada Allah ni luah makna dia. Maksudnya dia bagi dekat sini taklid umum. Maksudnya kita buat satu pegangan yang umum ni, tak payah khusus.
Kalau usul ni sifat kedarat ni Allah Ta'ala berkuasa menghendaki dengan sendiri dia, tidak berhajat pada tempat keadaan, tidak berhajat pada yang lain. Iradatnya Allah SWT tidak berhajat pada tempat dan waktu. Dan iradat Allah SWT ni yang tanpa ada duluan. Jadi banyak. Tapi yang ni kita ambil umum dia, bahawa kehendak Allah SWT pada kita yang bersama dengan kita ni tidak bergantung dengan keadaan kita, tidak bergantung dengan sesuatu. Maksudnya, kalau kita ada pun, Allah SWT berkuasa atas kita. Contoh, kalau kita tak boleh, yang kata apa, contoh kita jadi manusia, tapi manusia yang gila, tak ingat dia, otak-otak tak normal, agak-agak Allah Ta'ala bersama kita ke tak? Kita gila, otak kita tak normal, asal-asal Allah bersama dengan kita ke tak? Allah tetap bersama dengan kita. Bukan tunggu kita rajin semayang baru dia bersama dengan kita. Tak. Kita malah pun dia bersama dengan kita. Kita lawan kafir pun dia bersama juga dengan kita. Maksud bersama ni, kita kena ingat, bukti kita diciptakan ni jadi manusia tu Allah dah ada bersama kita. Bukti kita boleh bergerak tangan, kaki semua, Allah bersama dengan kita. Bukti kita hidup tak pernah ada kecelakaan, daripada pagi sampai petang tak pernah ada aksiden, tak pernah binatang buah kacau kita. Bukti bahawa Allah bersama ni. Faham tak ni? Ayat ni pendek tu, makna tu luar. Tapi kalau kita yakin betul-betul, kita balik lepas ni tak rasa dah sosong, tak rasa kosong-sorang, tak rasa sorang-sorang. Macam orang duk belajar ilmu hitam ni, balik rumah tu rasa macam ada kuat, dapat khadam. Dapat khadam boleh jaga rumah, boleh jaga cantik, dapat susuk, boleh nampak lawa. Lah ni kita tak sedar, kita sebenarnya ada Allah lebih daripada tu lagi. Lebih baik daripada khadam lagi. Dia jaga kita daripada kecil sampai mati, sampai kubur dia boleh jaga kita lagi. Ni yang kita nak kena rasa ni. Yang duk rasa jin ni. Kita kena tukar tu, Duk rasa naik bulu roma lah. Sebenarnya benda tu memang ada. Tapi kalau kita yakin dengan ilmu yang kita duk mengaji ni, Allah bersama dengan kita, macam mana kita rasa? Honor tak? Jin tu duduk bawah dia lagi. Syaitan iblis pun tunduk kat dia. Ni kalau kita balik seorang-seorang ni semua balik bawa kali Allah semua. Tengok. Malam ni tak tidur dah. Seronok dengan Allah. Tidur bersama dengan Allah. Tolong faham betul-betul. Maksud Allah di sini bukanlah zat Allah. Jangan duk ingat kata aku tidur dengan Allah tepuk bantal Allah. Aku tidur dengan Allah. Jangan salah faham. Tolong jangan salah faham. Maksud Allah di sini bukanlah zat macam kita manusia ni zat. Ni zat ni panggil. Bukan macam tu. Maksud dia adalah Allah bersama dengan kita dengan cara Allah cipta kita. Satu. Yang kedua, Allah bagi kita boleh bergerak ni, bagi milik. Hak milik kita boleh bergerak kaki tangan. Dua. Yang ketiga, Allah jaga kita daripada binatang buah, daripada benda-benda yang tak elok. Itu. Fahaman ni kalau kita faham, insya-Allah tak balik. Kalau balik rumah pun rasa tak seorang, apalagi balik dalam kubur. Tak rasa takut dah. InsyaAllah lah, habis takat tu, insyaAllah kita akan sambung ayat yang berikut daripada wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min jahdi al-bala wa darki syaqa'i al-qada. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan tamma. Haqqan birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok kita